Salam sejahtera, dan ini pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya baca di Facebook Datuk Seri Najib berkenaan dengan isu GST, yang mana beliau komen di sini mengatakan bahawa apakah negara-negara seperti Singapura, Indonesia, Bahrain dan Arab Saudi tidak pandai ekonomi, zalim atau tidak berperi kemanusiaan pada ketika warga mereka menghadapi pandemik. Yang mana dikaitkan di sini isu GST ini, iaitu Singapura menaikkan kadar GST dari 7% ke 8% dan seterusnya ke 9%. Manakala Indonesia pula menaikkan VAT GST mereka dari 10% ke 11%, seterusnya ke 12%. Dan begitu juga VAT Bahrain yang dikatakan 5% ke 10%. Dan VAT Arab Saudi dikatakan digandakan dari 5% ke 15% di tengah pandemik pada tahun 2020. Nah, ini pandangan saya yang tidak punya sekolah sebagai rakyat biasa, rakyat yang tidak pernah pergi ke Oxford belajar ekonomi. Saya nak memperjelaskan kepada Datuk Seri Najib apa yang Datuk Seri Najib ini perkatakan sebagai seorang yang pernah menjadi pemimpin utama negara, yang mana pada saya juga beliau ini tidak pernah merasakan apa yang rakyat susah, tidur di tepi jalan, rumah pun rumah tidak ada aircon, rumah pondok, orang yang duduk di kampung. Saya nak memperjelaskan di sini supaya Datuk Seri Najib ini faham bahawa apabila menyebut tentang negara-negara ini tadi, maka saya nak memberitahu ini pengalaman saya yang pernah bekerja di Singapura, bahawa jika Datuk Seri Najib nak mengaitkan negara ini meletakkan GST, kalau kita lihat negara-negara ini, mereka tidak mempunyai sumber ekonomi yang seperti mana ada di Malaysia. Iaitu Malaysia ini kaya, tetapi disebabkan oleh ahli-ahli politik kita yang rasuah, yang rakus, yang gila nak mengumpul harta, nak bawa ke dalam lubang kubur, maka negara kita ini seolah-olah nak bankrupt kerana hutang terlalu banyak. Yang mana hutang itu dibuat oleh pimpinan lama politik kita ini, termasuk Datuk Seri Najib, apabila membuat satu syarikat yang bernama 1MDB dan membuat hutang banyak, dan akhirnya membayar hutang itu adalah duit rakyat, yang mana hari ini lebih daripada 5 juta untuk dibayarkan kepada 1MDB setiap hari. Nah, ini adalah satu kesalahan yang total, yang mana kita lihat beliau sendiri pun telah disabitkan dengan 12 tahun penjara. Jadi, kenapa Datuk Seri Najib buat syarikat yang tidak ada manfaat kepada rakyat Malaysia? Tanpa pengetahuan kita, jika PH tidak menang, maka benda ini akan terus disorok, dan akhirnya Datuk Seri Najib waktu itu melaksanakan terus GST itu dan mengambil balik duit rakyat untuk membayar hutang itu. Ini adalah yang kita lihat. Saya kembali kepada isu GST yang mana beliau sebutkan yang pertama ini Singapura. Okey ya, Datuk Seri Najib, saya nak memperjelaskan isu kita yang ada di Malaysia hari ini. Singapura melaksanakan GST berapa persen pun, tetapi mereka tidak mengabaikan gaji rakyat dan pendapatan rakyat di Singapura. Rakyat di Singapura, seandainya hari ini rakyat Singapura berpendapatan 1.500. Tetapi saya percaya, tukang cuci pinggan pun di Singapura tu, kalau Datuk Seri Najib nak tahu, tidak kurang daripada 1.500 ke atas ataupun 2.000. Jadi saya ambil 1.500 supaya Datuk Seri Najib ini faham bahawa 1.500 duit di Singapura itu adalah besar kerana tidak terkena kepada inflasi. Apabila tidak ada inflasi berlaku di negara Singapura, maka contohnya kita membeli Coca-Cola di Malaysia hari ini dalam tin mungkin berharga RM2.80, RM2.50. Harga Coca-Cola di Singapura berharga 80 sen. Makan di Singapura, makanan biasa yang rakyat makan ini, mungkin nasi ayam, mungkin nasi campur berharga $3. Di Malaysia ini makanan berharga RM10, gaji orang 1.500. Gaji yang 1.500 untuk diminta nak naikkan pun, gaji minimum pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi bagaimana nak menceritakan GST di Malaysia ni? Ini partnya. Kalau nak mencerita Singapura. Begitu juga dengan Indonesia.
Makanan di Indonesia itu murah. Saya pernah juga duduk di Indonesia. Dan makanan di sana murah. Yang mana juga kalau kita nak sewa rumah di sana pun, kita sewa bawah daripada 1 juta. Itu kalau bilik. Jadi kalau di Malaysia ni nak sewa bilik bawah daripada 1 juta, mungkin reban ayam. Jadi ini yang Datuk Seri Najib perlu ingat. Jangan cerita nak naikkan GST, nak wujudkan GST, tetapi rakyat di bawah ni tidak naik gaji. Inflasi kita ini hari ini makan di mana-mana pun mahal. Di mana-mana negeri pun dah mahal. Apalagi di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk nak memperjelaskan kepada rakyat bahawa negara lain mengamalkan GST, negara kita ini nak mengamalkan GST, semua benda mahal. Mungkin hari ini pergi ke tandas pun harganya 50 sen. Datuk Seri Najib tidak pernah merasa apa yang rakyat di bawah ini rasa. Karena pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional, mereka mendapat manfaat daripada apa yang mereka buat, daripada hasil yang mereka dah buat ini. Yang mana kita tengok apa yang berlaku dengan 1MDB, syarikat yang diwujudkan oleh Datuk Seri Najib, tidak memberi manfaat, tetapi wang negara mengalir ke situ, akhirnya rakyat membayar hutang. Nah, ini adalah yang kita lihat hari ini. Jadi tidak perlu nak menceritakan negara lain mengamalkan GST. Kita punya negara gagal. Gagal menguruskan urus takbir yang baik, gagal untuk menaikkan gaji pekerja, yang mana juga pendapatan sisi rumah kita gagal, yang mana juga kita tahu bahawa inflasi itu melanda kerana ekonomi ini tidak bagus. Begitu juga dengan sistem pentadbiran negara, politik negara kita ini tidak stabil, maka rakyat negara luar yang nak melabur-pelabur daripada luar ini tidak berani datang ke Malaysia kerana kestabilan politik kita tidak ada. Jadi ini adalah yang saya nak perkatakan pada Datuk Seri Najib, bahawa jangan cerita jika kita ni daripada orang kayangan. Datuk Seri Najib terlahirnya terus nampak kemewahan. Kami di bawah ini, rakyat-rakyat biasa ini, lahir-lahir, kasut pun tak pakai. Mak bapak kami nak beli kasut harga RM10 dulu pun tak boleh. Jadi Najib tak payah nak cerita lah. Jadi ini penjelasan saya berkenaan dengan isu ini, supaya kita rakyat ni faham. Yang mana beliau nak menceritakan putar belit, nak spinkan cerita tentang GST ini, nak dibuat di Malaysia. Jika Pakatan Harapan tidak menang dan tidak menghentikan GST hari ini, bayangkan harga barang yang ada hari ini. Contoh barang yang ada hari ini, kita ambil contoh buku contohnya, harga RM10 sewaktu ada GST. Jika hari ini ada GST, maka harga buku itu mungkin kalau 3% mungkin jadi RM13. Ataupun RM11. Jadi kita lihat, ataupun RM10, 20 sen, ataupun RM10, 30 sen jika kita bermula dengan 3%, 4%. Tetapi ini impak yang besar kepada rakyat kita. Negara kita beza dengan negara-negara mereka ini tadi. Contohnya, negara Singapura mengamalkan GST kerana mereka tidak ada cara lain untuk nak mengambil duit daripada untuk mereka nak memusingkan ekonomi mereka. Kerana ekonomi Singapura itu hanya berkisar kepada import ekspor. Tetapi mereka bijak, pemimpin mereka bijak, maka ekonomi mereka bagus, rakyat mereka senang, penduduk mereka tidak ramai. Kita nak pergi cerita pasal Indonesia. Penduduk Indonesia ada 300 juta, lebih kurang. Malaysia 30 juta. Kita punya pendapatan negara, kita punya penghasilan negara disonglap oleh orang politik. Jika perkara ini kita tidak amalkan, pemimpin negara kita ini tidak rakus, maka kita rakyat keseluruhan ini boleh kaya, boleh senang. Mungkin hari ini pendapatan petani, pendapatan orang yang kerja biasa, mungkin mencecah 4.000, 5.000. Tapi kerana orang politik kita ini rakus, kita punya pentadbiran negara yang mentadbir menguruskan negara kita ini tidak betul, maka ini yang berlaku. Jadi kita rakyat Malaysia ini sebenarnya, mungkin kita boleh jadi seperti negara Brunei, yang mana kita boleh senang lenang dengan hasil minyak kita. Tapi hasil minyak kita ini hilang begitu saja. Sekejap-sekejap lagi tolong syarikat GLC kita yang gagal. Sekejap lagi ada lagi syarikat GLC yang gagal.
tidak dapat mengurus takbirkan. Sekejap lagi emas kita lah. Sekejap lagi tabung haji lah. Sekejap lagi apa lagi. Bagai-bagai yang perlu dibantu oleh kerajaan. Kenapa perkara ini berlaku? Urus takbirnya tidak betul. Siapa dia yang mengurus di sana? Siapa dia CEO dia? Ini yang berlaku di negara kita ini. Setiap tahun ada saja syarikat GLC, syarikat yang berkait dengan kerjaan ini yang gagal. Perlu dibantu. Sampai bila nak macam ni? Jadi tidak perlu nak menceritakan GST kalau pentadbiran ke negara kita ini betul, dipimpin oleh orang yang betul, maka tidak berlaku seperti ini. Tidak perlu negara kita ini GST, SST pun tidak perlu sebenarnya. Hari ini semua barang mahal kerana inflasi yang berlaku ini. Salah siapa? Salah pimpinan yang rapuh. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi pada saya sebagai rakyat biasa mungkin ada tidak betulnya apa yang saya perkatakan ini. Tapi ini jawaban saya yang pada saya ramai yang bersetuju dengan jawaban saya berkenaan dengan isu yang mana Datuk Seri Najib cuba nak mengaitkan supaya Malaysia ini mengamalkan GST tetapi tidak memberi jawapan yang terbaik kepada rakyat, iaitu gaji kita tidak stabil tetapi nak buat GST. Boleh buat GST, bagi gaji rakyat tu 5,000 ke atas. Kerana pendapatan di Singapura kalau dikajikan walaupun 1,500 paling sedikit di sana. Kalau ditukar dengan wang Malaysia sekarang ni adalah 4,500. Adakah Malaysia mampu seperti itu? Kita nak samakan dengan Indonesia. Di sana, barang-barang murah juga. Walaupun ada GST yang mahal. Kerana kita lihat, contohnya sewa rumah, makan murah. Kerana mereka ada basicnya yaitu sumber-sumber yang ada di negara mereka boleh digunakan. Kita ini hampir semua benda kita ambil daripada luar. Beras yang kita makan saja pun ambil daripada luar. Tidak sepenuhnya ada di negara kita. Jadi jangan cerita banyak tentang isu ini. Walaupun saya tak pandai ekonomi secara tuntasnya dan secara lisannya, secara ringkasnya, saya boleh lihat bahawa tidak usahlah menipu rakyat dengan kata-kata yang seperti ini. Rakyat dah tak bodoh hari ini. Walaupun saya sekolah hanya darjah 6, tapi taklah sebodoh mana untuk nak menjawab isu yang pada saya pelik untuk dibincang, untuk dibahaskan, dikeluarkan dalam Facebook, yang mana pada saya ini membodohkan rakyat. So, ini pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.